dibawa atau dibuka untuk dibahaskan. Dan masyarakat Cina juga mula membuat tuntutan. Bukan setakat membawa isu tetapi juga membuat tuntutan dan sebagainya. Dan 2008 kita dapat melihat bahawa perkembangan berasal dari sana. Masyarakat Cina, lebih-lebih lagi pengundi-pengundi Cina dengan kemudahan sosial media, dengan ada Anwar Ibrahim PAS untuk menerajui perjuangan-perjuangan mencabar ketuanan Melayu dan dominan UMNO. Jadi masyarakat Cina mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan hasrat dan nekat politik mereka yang selama ini mereka tidak berani. So kita nampak bukan saja masyarakat Cina tetapi surat-surat khabar Cina yang dahulunya penulis-penulis atau pemberita-pemberita berasal daripada generasi lama yang lebih konservatif dan tidak berani. Dan kita tengok surat khabar Cina pun dalam segi sastra politik mereka lebih kritikal, lebih mencabar dan lebih analitikal dan sebagainya. Jadi ini telah membawa satu gelombang baru di mana semua masyarakat Cina mula berkecimpur dalam perbahasan politik. Dan mereka berani meluahkan ketidakpuasan mereka dan rata-rata akan membuat keputusan untuk mencabar struktur yang ada. Baik, Datuk. Tapi kalau kita bercakap mengenai masyarakat Cina, pastilah MCA menjadi satu nama yang sinonim dan MCA telah mempunyai sejarah bekerjasama dalam maksudnya dalam tiga pasukan, parti MCA, MIC dan UMNO. Dan saya nak tahu apakah masyarakat Cina lupa dengan sumbangan MCA yang telah dilakukan sepanjang tempoh perjalanan kemerdekaan negara kita, Datuk? Masyarakat Cina bukannya lupa. Ramai generasi pengundi-pengundi baru memang dia tak tahu. Dan dia tak mahu ambil tahu. Dan dia tak mahu cerita tentang sejarah. Dia cerita tentang sekarang. Kalau kita tengok ada ketiga tahap. Tahap pertamanya, perjuangan MCA lebih menumpukan pada mendapatkan kewarganegaraan untuk rakyat ataupun penduduk-penduduk masyarakat Cina. Di mana MCA telah mengambil melalui jentera kita mendaftarkan lebih kurang 1 juta masyarakat Cina menjadi warga negara dari kemerdekaan hingga tahun 69. Itu isu kewarganegaraan adalah satu isu yang begitu memprovokasikan emosi, mencabar masyarakat Melayu. So masyarakat generasi baru tidak tahu pada masa itu untuk mendapatkan warga negara Malaysia memang telah mendapat bantahan yang kuat di kalangan masyarakat Melayu dan sebagainya. Jadi isu warga negara telah kita selesaikan. Misalnya kalau sekarang kita katakan nak bagi warga negara pada rakyat-rakyat asing, mesti dapat banyak bantahan dan sebagainya. Masa itu bandingkan bantahan oleh masyarakat Melayu yang rasa tercabar dan ketidakyakinan dan rasa feel threatened dengan dominasi komunisme dan sebagainya. Itu cerita tahun 69. Itu tahun 69. Selepas 69, MCA lebih menumpukan kepada keharmonian, ketenteraman dan kemakmuran. Itu jadi tahap yang kedua. Di mana kalau kita masa itu MCA pemimpin-pemimpin MCA memang tidak digalakkan oleh komuniti sendiri untuk meluahkan isu-isu yang sensitif. Kerana kononnya mereka di sini untuk cari makan, bukan untuk berpolitik. Jangan bawa polemik politik yang mereka memang tidak mahu. Mereka kita mau hidup senang, kita nak tenteram dan sebagainya. Itu generasi tahap yang kedua. Dan apa yang berlaku kebelakangan ini ialah tahap yang ketiga. Di mana generasi ketiga beranggapan mereka bukan lagi tidak boleh diasingkan. Kita bukan orang asing. Kita adalah warga negara. Dilahirkan, kita ada generasi ketiga, kita mempunyai hak dan kedudukan. Dan kita menuntut hak dan kedudukan. Jadi isu ini, MCA tidak dapat merasai kemarahan sentimen ini. Saya sendiri bila saya menjadi wakil rakyat tahun 95, saya telah menyuarakan bahawa masyarakat Cina generasi baru semakin menekankan pada
hak kedudukan dan sebagainya, bukan lagi isu-isu asas, bukan lagi isu-isu ketenteraman dan keharmonian ataupun kemakmuran. Jadi apa yang berlaku apabila tahun 2008 ialah satu suntikan menunjukkan bahawa pasaran ini memang terpendam dan pasaran ini besar. Bahawa masyarakat Cina tidak mahu dipinggirkan. Masyarakat Cina mahu diterima sebagai part of satu Malaysia. Itulah yang telah membawa sentikan idea Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengadakan satu Malaysia di mana semua produk negara kerajaan dan sebagainya, semua orang dianggap satu Malaysia, tak ada pembahagian kaum, agama dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu idea yang baik. Itu mungkin yang telah dilakukan oleh MCA, perjuangan mengenai pendidikan, bahasa, budaya, perniagaan dan kebajikan orang Cina. Dan saya mahu Datuk menerangkannya, membentuk jawapan Datuk, tetapi kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini.